Pada 12 Oktober 2012, kursus kemahiran personal dan muhasabah IHAS Siri 6 telah diadakan selama 3 hari bertempat di Hotel Putra, Kuala Lumpur. Kursus ini merupakan kesinambungan daripada kursus kemahiran personal dan muhasabah Siri 1 hingga 5. Seramai 27 orang menghadiri kursus tersebut yang terdiri daripada guru-guru Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz dan Sekolah Menengah Agama Wilayah Persekutuan. Tujuan kursus adalah untuk memberi pendedahan kepada peserta mengenai kemahiran personal yang boleh membantu dalam karier perguruan. Kursus kemahiran personal dan muhasabah kali ini membuat ulang kaji secara mendalam mengenai buku kerja 1 hingga 5. Selain itu, kursus ini juga memberi penekanan kepada peserta supaya perkara yang berkaitan kemahiran personal dan muhasabah yang dipelajari sebelum ini dapat dipraktikkan di sekolah sekiranya belum dilaksanakan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Johor Bahru 106.2 FM. Sinaran yang memutih umpama bulan terang nyata di malam hari, ku syukuri penuh makna. Ya Rasulullah, kami rindu kepadamu.
Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Surah Al-Hadid ayat 18. Wakaf pembangunan kompleks Mahat Tahfiz Al-Quran Lembah Pergau dan asrama anak-anak yatim. Wakaf untuk satu lot hanya RM100. Untuk maklumat lanjut hubungi 014-530-5331, 014-530-5331 atau layari Facebook Madrasah Tahfiz Lembah Pergau. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Mengikut kaji selidik GFK yang terkini, Radio IKIM adalah radio Islami nombor 1 di Malaysia. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama kami. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Rahmatan Lil Alamin untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Masya Allah telah pun bersedia di hujung talian. Dah kita up pun di FB IKIM FM untuk perkongsian kita pada hari ini menerusi Rahmatan Lil Alamin. Kita ada Ustaz Rusri Ramli Al-Jawhari perkongsian kita pada hari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik-baik, Alhamdulillah Ustaz. Hari ni kan tadi Ustaz saya rasa macam nak berahsiakan tajuk untuk hari ni. Tapinya sebab kita pun agak dah terlambat, saya umumkan. Hari ni tajuk kita tentang salam bersalaman kan. Jadinya apa antara rasional ataupun apa sebenarnya sunnah yang kita dah jadikan sebagai adat setempat dan dia tinggal sebagai adat semata-mata. Kita dah lupa itu adalah sebahagian daripada sunnah Ustaz. Bila kita sebut tentang salam bersalaman ini, apa yang dimaksudkan dengan salam bersalaman, bahagian mana yang kata sunnah, macam mana dia boleh jadi adat sahaja tu Ustaz? Silakan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma DJ Yati dan seluruhnya sidang pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diizinkan bertemu pada pagi ini. Alhamdulillah, walaupun agak lewat tapi kita dapat bersiaran pada pagi ini. Mudah-mudahan yang kesempatan masa yang singkat ni dapat kita bongkar kembali dan seterusnya menanamkan rasa kecintaan dan kemanisan bila kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Okay. Bermula 3 minggu yang lepas kita dah kita bermula dengan silibus yang baru, iaitu dari sunnah jadi adat. Dari sunnah jadi adat. Sebenarnya perkataan adat ini Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dia berasal daripada bahasa Arab al-adah. Adah jadi adat. Adah bermaksud kebiasaan, adat bermaksud tradisi, tradisi budaya. Kan? Jadi kalau kita terjemahkan dari sunnah jadi adah, kalau jadi adah dari sunnah jadi adah bermaksud dari sunnah jadi kebiasaan. Jadi sunnah jadi kebiasaan. Baguslah kan. Sama juga menghayati, Nur Hayati. menghayati bukan kita merenung secara mendalam, bukan kita mengamati, tetapi hayati berasal dari kalimah haya kan. Haya ni maksudnya kehidupan. Jadi kita jadikan sebagai cara hidup kita. Kita jadikan sebagai cara hidup kita. Banyak ayat dalam bahasa Arab. Fatwa, petua orang Melayu juga berasal dari kalimah fatwa. Besar sebenarnya, besar. Petua-petua nak potong bawang pun jangan mengalir air mata, ada fatwanya, ada petuanya. Masya-Allah. Sebab itu diambil daripada bahasa Arab. Cuma kalau diambil dengan makna yang sebenar, alhamdulillah. Tapi kalau dah dimaknakan dengan
bahasa Melayu dia hilanglah sedikit dia punya tuntutan daripada kalimah tersebut, insyaAllah. Jadi dari sunnah jadi adat. Minggu lepas kita bicara tentang dari sunnah jadi adat adalah memberi salam. Adalah memberi salam. Bagaimana dia boleh jadi sunnah? Bagaimana dia boleh jadi adat? Sebab masyarakat kita sunnah yang sepatutnya salam itu adalah memberi salam itu adalah sunnah. Jadi adat ialah kita hanya memberi salam kepada orang yang kita kenal sahaja. Kan kita tidak memiliki kita tidak yang mengikut tuntutan Nabi SAW afshus salam, maksudnya sebarkanlah salam. Kita buat suatu macam analogi, kalau kita buka satu kedai yang baru, kita nak beri maklumat pada semua orang yang baru kita baru buka kedai makan yang baru di kawasan tersebut, kita akan sebarkan flyers kita, iklan kita, tak kira semua kita selit di wiper kereta, kadang-kadang kita masukkan dalam peti surat setiap rumah sebab kita nak sebarkan. Jadi seumpama itulah sebenarnya kita sebarkan salam, bukan hanya kita bertemu dengan orang yang kita kenal saja kita beri salam, tapi orang yang kita tak kenal kita abaikan. Sebab itu daripada sunnah jadi adat. Okey. Hari ni ada kaitan juga dengan salam, hebatnya masyarakat kita yang berjabat tangan juga dipanggil salam. Berjabat tangan pun salam pak cik tu, salam mak cik tu, salam. Bukan sekadar salam. ucapan. Salam. Bukan sekadar ucapan. Bermaksud masyarakat kita dia bukan sekadar ucapan yang assalamualaikum. Dia datang sekali dengan package-nya salam. Datang sekali package iaitu berjabat tangan. Kalau orang utara tangan. kata amin Ustaz. Amin. Amin amin. Amin pak cik tu kan. Okey, jadi bersalaman ataupun dalam bahasa kamus kita dipanggil berjabat tangan. Berjabat tangan. Okey. Pertama sekali kita bincang tentang adakah dia sunnah, barulah kita bincang tentang bagaimana daripada sunnah jadi adat. Okay. Pertama kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani, okay, fayatasafahani illa ghafara lahuma qabla an yatafarraqa." Yang bermaksud tidaklah dua orang muslim itu yang saling bertemu kemudian saling bersalaman ataupun berjabat tangan illa ghufira lahuma, melainkan diampunkan dosa keduanya qabla ayatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Sebelum keduanya berpisah. Dalam ayat ni dah ada rasionalnya adalah bila orang yang bertemu, dua orang muslim yang bertemu, kemudian dia berjabat tangan, dia bersalaman, melainkan Allah ampunkan dosa keduanya sebelum mereka ni berpisah. Masya-Allah. Dengan berjabat tangan, dosanya terampun. Dosanya Allah ampunkan keduanya. Itu yang pertama. Itu dalil utamalah. Dalil yang kedua, kalau kita rujuk daripada hadis daripada Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal mu'minu idza laqiyal mu'min, fasallama alaihi, wa akhadha biyadihi fasafaha, tanatharat khatayahuma kama yatanatharu warqis syajar. Kata Nabi SAW, jika seorang mukmin bertemu saudaranya mukmin yang lain, kemudian dia memberi salam kepadanya, fasallama alaihi, memberi salam kepadanya, wa akhadha biyadihi, dan mengambil tangannya, fasafaha, dan saling berjabat tangan, saling bersalaman. Tanatharat khatayahuma, Allah gugurkan dosa-dosa mereka, sebagaimana gugurnya daun-daun dari pohon ataupun dari pokok. Hadis riwayat At-Tabrani. Ini dua. Jadi rupanya bersalaman ini adalah sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW. Sebab itu bila kita bicara tentang bersalaman ni, dia adalah sunnah dan dah jadi adat kita ataupun dah jadi kebiasaan kita ataupun dah masuk dalam masyarakat kita bila kita bertemu. Contohnya Pak Imam dia berselisih dengan orang kampung kan di atas jambatan. Lepas tu yang orang kampung naik motor, Pak Imam naik kereta. Angkat tangan, "Assalamualaikum Pak Imam." Aku salam. Pak Imam pun buka tingkap, hulur salam. Okey. Dah jadi adat kita, dah jadi kebiasaan kita. Rupanya adat yang kita buat tu adalah
adat yang kita buat itu adalah sunnah. Adalah sunnah. Sebagaimana hadis yang disebut oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Huzaifah al-Yamani bahawa fasallam alaih, beri salam padanya, wa akhadha biyadihi, kemudian ambil tangan dia. Fasafaha, maksudnya dan berjabat tangan. Jadi rupanya yang package Melayu ambil tu maksudnya bukan sekadar Assalamualaikum, tapi datang sekali dengan bersalaman, berjabat tangan. Musafaha ni maksudnya adalah berjabat tangan dalam bahasa kamus kita, berjabat tangan. Tapi kenapa orang Melayu panggil salam? Kenapa orang Melayu salam? Okey. Kenapa dia panggil ini bersalaman dan salam? Rupanya daripada perkataan salam. Jadi salam tu tak cukup dengan kita tak cukup dengan Allah SWT kita angkat tangan, tak cukup dengan Allah SWT kita beri salam Assalamualaikum, dia mesti bersalaman, bersalaman. Nanti kita bincang nanti selepas insya-Allah. Kalau sekarang ni waktu Covid tak boleh lah kan, nak bersalaman, okey kan. Tapi dengan anak, isteri kat rumah lepas solat, salam lah, tak ada masalah kan. Salam lah, ahli keluarga tak masalah. Cuma tak boleh jumpa orang awam di luar, kita bersalaman untuk mengelakkan daripada jangkitan seumpamanya tu insya-Allah. Okey, sebelum kita beristirahat nanti, saya nak bawa satu sejarah bersalaman ni. Siapa yang memulakan sejarah bersalaman ni? Okey. Kalau kita lihat dalam satu kitab yang dihasilkan oleh Imam An-Nawawi, kitab Al-Azkar, memang popular kitab ni. Menurut Imam An-Nawawi, berjabat tangan menjadi kebiasaan orang-orang Yaman di kota suci Mekah dan Madinah. Jadi yang memulakan bersalaman ni adalah orang-orang Yaman. Kemudian baginda SAW menjadikan dia sebagai cara untuk mempereratkan persaudaraan di antara suku-suku Arab. Jadi secara tak langsungnya rupanya salam ini adalah satu cara untuk mempereratkan persaudaraan di kalangan suku-suku Arab atau bangsa kabilah-kabilah Arab. Asalnya orang Yaman yang buat, orang Yaman yang memulakan. Apabila mereka bertemu, mereka bersalaman. Lalu Nabi lihat bahawa amalan ini adalah amalan yang terbaik sebenarnya. Amalan yang boleh menautkan rasa cinta, menautkan rasa rasa ukhuwah yang tinggi di kalangan orang Islam. Jadi Nabi jadikan dia sebagai cara untuk mempereratkan persaudaraan. Jadi sunnah lah. Jadi sunnah. Itulah. Sebab itu kita bincang lepas perkataan salam kan. Salam rupanya dia doa, dan doa itu adalah hadiah yang saling untuk, kata Nabi SAW, adakah kamu mau aku tunjukkan suatu perkara yang bila kamu lakukan tahabbtum, kamu akan saling berkasih sayang? Kata Nabi SAW, afshus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kamu. Jadi salam itu adalah untuk saling cinta mencintai. Kemudian datang lagi package dengan salam, sekali lagi untuk cinta mencintai, masya-Allah. Sebab itu kita tak boleh biarkan sekadar Assalamualaikum, tapi kena bersalaman, insya-Allah. Mudah-mudahan tu. Ya, wallahualam. Masya-Allah, banyaknya dah kita belajar tentang salam, memberi salam. Minggu lepas kita kata memberi salam tu kan, dan juga menjawab salam. Hari ni aktiviti berjabat tangan, bersalaman tu, bersentuhan tu kan. Tapi ada orang tanya, sekarang Covid Ustaz. Ya, sekarang Covid macam mana caranya? Pastinya ada juga cara yang menunjukkan ataupun memberikan tamsilan kepada bersalaman itu sendiri kan. InsyaAllah kita akan kongsikan banyak lagi lepas ini. Untuk anda rakan pendengar yang mana ikuti secara langsung di FB saat ini, tekan butang share. Sama ada di FB IKIM FM ataupun FB Ustaz Rusdi dan Al-Jawhari, tekan butang share supaya lebih ramai lagi faham tentang besarnya hikmah bersalaman itu. Kita akan kongsikan banyak lagi lepas kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM. Dia tahu dia salah dan minta maaf. 6 hingga 10 pagi. Orang yang pelik, orang yang hina pula adalah dia salah tetapi dia tidak meminta maaf kerana kesombongan, kerana keegoan dia dan seumpamanya. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Terus setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min
الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Rahmatan lil Alamin bersama dengan Ustaz Rushdie Ramli Al-Jauhari. Hari ini sama-sama Ustaz kongsikan berkenaan dengan salam bersalaman daripada sunnah dah menjadi adat setempat. Alhamdulillah, dari budaya dah dihidupkan dalam kehidupan mereka kan, sebab mereka menghayati salam itu sendiri. Dan alhamdulillah, cumanya kadang-kadang kita khawatiri ia hanya sekadar budaya tanpa kita faham tentang itu adalah sebahagian daripada sunnah. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita pada hari ini. Silakan. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, saya nak respon sikit dan sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian tentang soalan bagaimana kita nak bersalaman sekarang ni waktu pandemik, tak boleh nak bersalaman. Okey. Cara yang terbaik. Kadang-kadang kita ni macam-macam cara salam waktu pandemik ni. Ada penumbuk dengan penumbuk. Okay. Ada penumbuk dengan penumbuk, kemudian ada siku dengan siku, ada siku dengan siku. Ada belaga kaki Ustaz. Ada belaga kaki, insya-Allah. Yang mana terbaiknya? Yang terbaiknya adalah kita ambilnya cara yang beradab. Sebenarnya penumbuk dengan penumbuk ni isyarat kita ni ialah penumbuk ni kan buku 5 satu, yang kedua nak berlawan, penumbuk ni nak berlawan, cuma orang sini tunjuk penumbuk. Orang faham penumbuk tu apa? Nak bergaduh kan. Okey. Jadi tak sesuai lah kita guna dengan penumbuk. Yang terbaiknya adalah kita letak tangan kita pada dada kita, ya. Kemudian kita tundukkan sikit kepala kita, tunduk kepala sikit, jangan rokok lah. Tunduk kepala sikit sebagai sambil kita ucapkan salam. Assalamualaikum, ya. Apa khabar? Tu. Ini yang terbaik. Sebab itu kita kena cari cara yang terbaik. Jangan kita ikut budaya yang menunjukkan kita ni suatu bangsa yang ganas, suatu bangsa yang tidak berkasih sayang, sebab itu tumbuk ni tak sesuai. Yang sesuainya adalah kita letakkan tangan pada dada kita, kemudian kita tunduk sikit yang kepala kita dan beri salam. Itu yang terbaik lah. Okey. Kenapa kita bicara tajuk ni sedangkan kita berada dalam tempoh pandemik? Saya rasa tajuk ni tak sesuai Ustaz kalau kita bincang sebab ni waktu ni. Tapi ini sekadar untuk memberikan ilmu sebenarnya. Untuk memberikan ilmu, kita nak bincang tentang Allahumma salli ala salam. Salam bersalaman ni adalah sunnah yang telah menjadi adab, jadi adat dalam masyarakat kita. Dia adalah sunnah yang telah menjadi adat pada kita. Mudah-mudahan nanti bila kita dah lepas ataupun kita dah bebas daripada wabak COVID-19 ni, kita akan menghidupkan sunnah ini ataupun menghidupkan kalau kita kata budaya inilah, cuma kita kena ambil daripada sunnah Nabi SAW. Kita tahu bahawa yang bersalaman tu adalah daripada Nabi SAW, daripada Nabi ataupun sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Okey.
Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya nak bawa tentang rasional akhlak. Apa sebenarnya kebaikan kita dapat dengan bersalaman? Semacam semalam yang minggu lepas kita bicara tentang memberi salam. Rupanya memberi salam doa. Kita tak tahu bahawa mungkin dengan sebab orang memberi salam pada kita, Assalamualaikum, selamat sejahtera ke atas kamu, selamat atas kamu. Itu yang menyebabkan Allah pelihara kita daripada segala musibah mungkin. Satu, mungkin yalah kita keluar daripada masjid, tiba-tiba ada lori lalu, kita pun apa yang menyebabkan kita tak berhenti, mungkin dengan sebab orang doakan tadi tu. Satu, orang doakan, Assalamualaikum, selamat atas kamu. Jumpa lagi orang ni, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat atas kamu. Kan arti cantik maksudnya Allahumma, kita tak perasan rupanya ucapan salam tu adalah doa. Jadi kenapa kita sebelum ni kita susah nak beri salam pada orang, sebab kita rasa ucapan salam tu adalah sapaan saja, nak menyapa je, ataupun sebagai satu cara untuk berkomunikasi je. Tak. Inilah hebatnya Islam, dia saling doa mendoakan. Jadi kita tahu tentang tu. Okey. Yang pertama sekali, kalau kita bincang tentang hikmah ataupun rasional dari sudut akhlak salam bersalaman ini, yang pertama sekali adalah Islam merupakan satu agama yang amat menitik beratkan adab dalam berkomunikasi sesama Islam dan bukan Islam. Jadi sabda baginda SAW, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku tidak diutus melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak, untuk kebaikan akhlak. Dalam hadis yang lain kita kata innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Untuk tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak ataupun memperbaiki akhlak. Jadi Islam adalah satu agama yang menitik beratkan tentang akhlak. Adab dalam berkomunikasi. Ada adab dalam berkomunikasi. Kadang-kadang orang datang, kau ni beri salam dah dulu kan. Ni masuk-masuk tak beri salam dulu. Jadi adabnya beri salam dulu. Bila bertemu beri salam dulu. Dia bukan sekadar kita nak menyapa, tapi kita kena ingat bahawa mungkin kita kata dia menyapa, tetapi kalau kita niatkan dia adalah sunnah, dia adalah doa, dia adalah hadiah secara spiritual untuk saudara kita, Masya Allah, besar pahala kita. Okey, itu yang disebutkan tentang tu. Yang kedua, kalau kita rujuk pada perkataan di atas tadi tu, ma min muslimaini yaltaqiyani fa yatasafahani illa ghufira lahum qabla yatafarraqa. Bermaksud tidaklah bertemu dua orang Muslim kemudian dia saling berjabat tangan, saling bersalaman, illa ghufira, kecuali diampunkan kepada keduanya qabla ayat tafarraqa. Rupa-rupanya hikmah yang kedua ataupun rasional yang kedua adalah diampunkan dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Keduanya berpisah. Tadi mungkin ialah kita pergi masjid pakai selipar buruk sebab takut kena curi kan. Lepas tu datang orang kemudian dia tengok ini macam selipar tandas masjid ni. Dia pun pakai masuk dalam tandas, ambil uduk basah-basah. Lalu dia kata ciri-ciri selipar dalam masjid ni. Ciri-ciri selipar dalam masjid ni dia buruk kan, dia buruk. Jadi dia orang pakailah kan. Pakai yang sahabat tu datang dengan selipar buruk sebab takut kena curi. Jadi Allah, itu pun satu yang kita nak sentuh tentang jangan potong selipar, jangan potong selipar di masjid untuk kegunaan tandas. Sekarang ni dah ada jual lah, wakaf untuk masjid, wakaf untuk surau. Jangan potong. Sebab kalau potong dia memberi gambaran kepada masyarakat luar, terutamanya yang bukan Islam, bahawa orang Islam suka curi selipar. Nampak orang Islam suka curi selipar. Sebab potong tu maksudnya macam mana Ustaz? Mana selipar tu dari hidup betul? Selipar yang sempurna, dipotong depannya, dipotong belakangnya. Dicacatkan selipar tersebut. Dicacatkan. Kadang-kadang dia lekuk-lekukkan depan dia. Dia lekuk-lekukkan depan dia. Tanda. Sebagai tanda ni selipar tandas masjid. Selipar tandas masjid. Okey, anda kata kebanyakan lah yang kontraktor-kontraktor kita panggil untuk betulkan lampu lah, untuk wiring dalam tandas lah apa. Kadang-kadang bukan Islam. Bila dia masuk ke tandas masjid-masjid kita, nampak selipar yang dipotong depan, potong belakang. Dia kata orang Islam ni suka curi selipar ni. Sebab itulah masjid terpaksa potong depan, potong belakang. Itu memberi gambaran fitnah sebenarnya. Bahaya kan, kita rasa macam biasa je. Fitnah, nak curi-curi lah. Selipar RM2 je. Kan? Selipar RM2 je.
nak cuci lah, beli lagi, tak masalah pun. Mungkin orang tu yalah, wallah alam, mungkin kasut hilang nak balik, tak ada selipar. Kurang-kurangnya pakai selipar masjid tu, yalah, alhamdulillah telah berkhidmat pada dia, telah memberikan manfaat pada dia. Tak payahlah nak potong-potong selipar, potong depan, potong belakang, kan? Kena kaki orang tu besar, pijak najis juga akhirnya, sebab dipotong depan, potong belakang. Itu disebut tentang tu, sebut tentang tu. Okey. Jadi Allah SWT, bila kita sebut perkataan saling bersalaman, Allah ampunkan dosa keduanya. Ya Allah ampunkan dosa keduanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersalaman ni merupakan satu sunnah yang disepakati ketika bertemu. Kita pun dah bincang tentang hadis yang di atas, dan sejarah bersalaman tu. Yang pertama sekali, Nabi SAW sebut yang diriwayatkan oleh Huzaifah Al-Yamani tadi, bila bertemu dua orang mukmin, kan, bila bertemu mukmin dengan mukmin yang lain, memberi salam kepadanya, kan, wa akhadha bi yadihi, dan mengambil tangannya untuk berjabat tangan. Jadi ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi yang ketiganya adalah bersalaman tu merupakan sunnah yang disepakati ketika bertemu. Para sahabat juga bersalaman sebenarnya. Para sahabat juga bersalaman. Kalau kita bincang tentang para sahabat bersalaman, okey, kalau riwayat Ibnu Battal menyatakan bersalaman merupakan suatu kebaikan menurut kebanyakan ulama dan Imam An-Nawawi. Qatadah radhiyallahu an berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, akanat musafahatu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, adakah perbuatan bersalaman ini juga berlaku di kalangan para sahabat Nabi SAW? Jawab Anas, ya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di kalangan para sahabat juga, masya-Allah, dia bersalaman, dia mengamalkan sunnah yang bersalaman tu. Jadi tak ada masalah, okey. Jadi dia adalah sunnah yang disepakati, okey. Yang keempat, kalau kita bincang daripada perkataan fayatasafahani, saling berjabat tangan, saling bersalaman, dia sebenarnya berasal daripada kalimah musafaha, ataupun dia berasal daripada kalimah safha, safaha tamarbuta. Safha ni maksudnya lapang. Kalau kita buku, kitab, kita kata okey, iftah safha, okey, buka muka surat. Kenapa halaman muka surat dipanggil safha? Sebab dia lapang. Okey. Jadi kalau ruang macam di IKIM FM, ruang di depan tu dia ada landscape apa semua, kan, boleh berhimpun, ada dataran. Okey, dataran juga dalam bahasa Arab dipanggil safha. Dataran yang luas terbuka tu dipanggil safha. Maksudnya jadi kita panggil halaman. Maksudnya kita panggil halaman, itu pun mengambil semangat bahasa Arab juga. Maksudnya kan halaman luas. Halaman. Okey. Halaman tu ataupun ruang yang kosong dipanggil halaman. Okey. Kemudian Allahumma salli, halaman muka surat itu panggil halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, kan? Dan kemudian satu ruang yang kosong kita panggil safha juga. Satu ruang yang kosong kita panggil safha. Rupa-rupanya perkataan fayatasafahani ini maksudnya Allah lapangkan kedua-duanya. Allah lapangkan kedua-duanya, maksudnya Allah lapangkan kedua-dua hatinya. Allah lapangkan kedua-dua hatinya. Okey. Kalau kita rujuk dalam satu hadis Nabi yang lain daripada Aisyah radhiyallahu anha, disebut bahawa akhlak Nabi SAW, Nabi ini tidak melakukan perbuatan keji, fahishan wala mutafahisha. Nabi tidak pernah membalas dengan kejahatan. Kemudian Nabi tidak pernah berteriak di pasar. Ini antara akhlak Nabi SAW. Nabi tak cakap lelong, RM1, RM2, tak ada. Itu akhlak Nabi. Nabi tak berteriak di pasar. Dan seterusnya, wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah. Nabi tidak pernah membalas suatu keburukan pada Nabi dengan keburukan. Malah Nabi balas dengan kebaikan. Kata Aisyah, walaki ya'fu wa yasfah. Nabi ini dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi Nabi ini memaafkan. Kalau bincang tentang perkataan ya'fu ni, maksudnya adalah Nabi maafkan tanpa orang tu minta maaf. Sebab kalimah afwa ini berbeza dengan kalimah ghafara. Ghafara kita kena minta, barulah diampunkan. Kalau afwa ni memang sifat Allah
Sifat Nabi SAW, dia memaafkan walaupun tak minta. Lepas itu dalam doa kita bila bulan Ramadan dah tak ada doa ni kan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun. Ya Allah, sesungguhnya engkau afun. Sifat engkau yang mengampunkan kepada siapa saja yang kau kehendaki walaupun orang tu tak minta maaf. Itu kalimah afun. Apa beza ghafara? Ghafara ni kita kena minta astaghfirullah, kita kena minta pada Allah, barulah Allah ampunkan. Tapi sifat Allah afun, Allah akan ampunkan dosa hamba-Nya walaupun hamba-Nya tak minta ampun. Ini sifat Allah Ta'ala, afun. Tuhibul afwa, dan suka kepada orang yang memaafkan kan. Fa'fu anna, fa'fu anni, ampunkanlah aku ya Allah, ampunkanlah aku. Okey, jadi perkataan wayasfah. Bila sebab perkataan wayasfah, safaha juga terbit perkataan musafaha, fayatasafaha ni adalah wayasfah, melapangkan. Ini apa maksud dia? Kalau orang yang berjabat tangan ni, dia akan melapangkan hatinya. Kalau dia bermusuhan, dia bertemu, kalau dia saling berjabat tangan, saling bersalaman, Allah akan lapangkan hati kedua-duanya. Hilang permusuhan tadi, hilang benci, hilang iri hati, hilang sakit hati. Itu hikmah bersalaman. Sebab itu kalau kita perasan dia orang tua kan, kalau kita kecil-kecil gaduh, minta maaf. Minta maaf. Salam. Salam dia kata. Salam. Tak boleh cakap minta maaf je. Kena salam. Salam. Okey, rupanya salam itu akan melapangkan dada kita. Seolah-olah macam ada connection, macam ada talian, ada perhubungan. Bila Allah SWT bersalaman je, macam seolah-olahnya dia terpasang soket itu. Tertaut. Dan ada tertaut Ustaz. Tertaut. Dia bertaut. Tertaut kan. Okey. Dia seolah-olahnya macam kita soket letak pada plugnya, terus ada aliran elektrik dalam wire tersebut, Jadi bila bersalaman zap je, terus ada auranya, terus ada rasa kasih sayangnya, terus rasa lapang dadanya, terus rasa memaafkan, dan tak ada sedikit pun tinggal perasaan dengki dan ataupun Allahumma salli ala Muhammad, perasaan maaf tapi tak boleh lupa, tak, dia terus kosong, lapangkan. Itu sebenarnya hikmah yang kita boleh bincang tentang hikmah dari sudut rasional akhlak bila bersalaman, insya-Allah. Yang pertama, diampunkan dosa keduanya. Yang kedua, ini adalah akhlak dan adab dalam komunikasi sama Islam. Yang ketiga adalah bersalam ini merupakan sunnah yang disepakati. Yang keempat adalah rupanya perkataan musafaha itu adalah kalimah safha yang bermaksud dilapangkan hati kedua-duanya, insya-Allah. Nanti lepas ni kita bincang cara pula bagi salam. Okey, salam satu tangan, salam dua tangan, salam lepas tu peluk. Kan Ustaz, itu masa bila dan bila digalakkan oleh para sahabat dan maksudnya sahabat tentang salam satu tangan, salam dua tangan, salam peluk. Lepas tu satu lagi salam cium tangan. Salam cium tangan ni ada dua lagi, ada dua hukum. Nanti kita bincang lepas ni. Wallah. Boleh kita teruskan tak Ustaz? Kita masa pun agak terbatas Ustaz. Sayang masa. Okey, silakan. Masya-Allah. Okey. Yang saya buat kajian tentang Allahumma cara bersalaman, cara bersalaman. Kita tak bincang, rasa kita sambung kena minggu depan sebab saya tak sentuh lagi tentang psychology of shake hand. Maksudnya dari sudut psikologi berjabat tangan ni, berjabat tangan. Dia ada banyak. Dia ada satu istilah iaitu salam ni dengan istilah dead fish, ikan mati. Kita hulur salam tu lemah je, lembik je, macam tak bersemangat. Itu pun dari sudut psikologi boleh menilai. Dia panggil dead fish. Ikan mati, tak bergerak, lepas tu dia macam letak je tangan dia. Orang yang genggam dia tak genggam pun. Itu pun ada juga dari sudut psikologi rupa-rupanya. Okey, kaedah bersalaman dalam Islam. Kalau satu tangan, ni para sahabat buatlah. Satu tangan bila dia selalu jumpa. Okay. Kalau selalu berjumpa, bila bertemu, bersalaman tu dengan satu tangan saja. Tangan kanan dengan tangan kanan. Okay. Dua tangan tanda hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita.
daripada lebih tua daripada kita, ataupun kita hormat dari sudut ilmunya, kita hormat dari sudut kedudukan dia, salam dua tangan. Okey, salam tangan kanan, kemudian dilapik dengan tangan kiri pula. Tangan kiri, salam dua tangan lah macam ni kan. Salam dua tangan. Okey, kalau Indonesia tu salam dua tangan tapi jumpa ujung-ujung je. Okey. Yang ketiga, salam berpelukkan. Salam, salam kemudian berpelukkan, iaitu pulang daripada musafir. Imam An-Nawawi dia membawakan hadis tentang kisah ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala rajulun, berkata seorang lelaki, ya Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, ar-rajulu minna ya, kita terjemah terus. Seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, seorang daripada kami bertemu saudaranya atau sahabatnya, adakah perlu menundukkan diri kepadanya? Rasulullah jawab tidak. Jadi kita tak boleh tunduk macam tunduk kepala boleh, jangan tundukkan badan kita umpama macam rokok. Itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kemudian dia bertanya lagi, adakah perlu mendakap ataupun memeluknya? Nabi jawab tidak. Okey, Nabi jawab tidak. Nanti kita bincang tentang. Okey, dia bertanya adakah mengambil tangannya kemudian bersalaman dengannya? Nabi jawab ya. Okey, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata bahawa berpelukkan dan mencium saudaranya yang baru pulang dari musafir itu tidak mengapa, diharuskan. Dikecualikan jika bukan kerana musafir, maka hal itu tidak digalakkanlah, tidak digalakkan, kata Imam An-Nawawi. Ini disebut dalam kitab Al-Azkar bahawa rupa-rupanya berpelukkan ini hanya untuk orang yang pulang daripada musafir saja. Berpelukkan hanya untuk pulang yang bermusafir saja. Itu kadang-kadang kat masjid kan, orang lelaki-lelaki ni ialah sebelum pandemik lah kan, lepas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas kita solat, lepas imam baca doa kan semua bangun selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu. Okey, dia pun salam seorang-seorang sampai habis. Lelaki ni dia salam macam tu je, salam tangan je, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, lepas tu dah habis dah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada tone dah untuk habiskan dah. Sallallahu alaihi wasallam. Pak Imam tengok kat sebelah orang perempuan tak habis lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu Allah. Okey, sebab apa? Sebab orang perempuan ni dia bukan sekadar salam. Dia salam tu mesti peluk dan cium pula. Orang perempuan ni dia ada 3 kali. Kanan dulu, mesti 3. Mesti 3. Orang lelaki kalau buat macam tu, jadi kadang-kadang belaga cermin mata lah, belaga muka lah, sebab dia tak tahu nak kanan dulu ke kiri dulu, kanan kiri. Orang perempuan dah tahu tak nak kanan dulu atau kiri dulu. Jadi Pak Imam dia kata sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok lagi, pergi jengah kat tempat perempuan, tak habis lagi, sallallahu. Sebab orang perempuan dia punya cara dia bersalaman adalah bukan sekadar bersalaman salam tangan, tapi dia mesti datang dengan berpelukkan dan cium pipi. Berpelukkan dan cium pipi. Imam An-Nawawi telah menjelaskan kepada kita, Masya Allah, berpelukkan dan cium pipi itu hanya kepada orang yang pulang daripada musafir. Kalau semalam jumpa, tadi Zuhur dah jumpa, asar jumpa lagi, maghrib dah jumpa, isyak dah jumpa lagi, tak perlu kita peluk dan salam dan peluk dan berciuman, tak payahlah. Sekadar bersalaman satu tangan je. Rupanya ada cara kaedah bersalaman dalam Islam, insya-Allah. Itu yang kita nak bicara. Nanti kita bincang untuk pertemuan kita akan datang, nanti insya-Allah psikologi, berjabat tangan di sudut psikologi, dan juga kita akan bicara tentang apa hukum mencium tangan. Mencium salam, mencium tangan. Ada 2 hukum, insya-Allah nanti kita akan bicara tentang itu. Allah insya-Allah sebab ramai juga tanya ni juga Ustaz, kata sekarang budak-budak dia salam, dia cium tangan, dia tak kat dahi. Macam tu kan. Nanti Ustaz minggu depan Ustaz akan tolong jawabkan. Dan juga bukan apa Ustaz, kadang-kadang wanita ni Ustaz sebab rasa kehidupan ini sebagai satu pemusafiran yang panjang Ustaz, itu dia salam macam tu Ustaz. Ni saja je saya merasionalkan, tapi bukan macam Ustaz kata tadi, betul. Masya-Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk ingatan dan juga panduan dalam kita menjalani kehidupan. Bersalaman pun
ada cara yang cantik dan telah pun diaturkan oleh Islam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Minggu depan kita sambung lagi untuk topik yang seterusnya, insya-Allah. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Mengikut kaji selidik GFK yang terkini, Radio IKIM adalah radio Islami nombor 1 di Malaysia. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Inforia Islami. There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. There's light in my heart, helps me find my way back when I've gone too far. When all my anger makes me blind, I remember your mercy for all mankind. The reason I forgive as long as I live. In a world spinning out of control, the reason I love, I'll never give up. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. I know the only thing I want from this life, and it's to follow all your footsteps to paradise. So that's the way I'm gonna spend all my time. Yes, I swear, by Allah I swear. Alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. Alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day.
semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini sehingga 24 Oktober 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kajiselidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Menariknya juga, pendengar yang bertuah akan menerima t-shirt eksklusif Radio IKIM. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kajiselidik. Anda mahukan kaedah-kaedah terbaik dalam menguruskan harta anda? Anda mahu dibimbing untuk menyediakan dokumentasi wasiat? Anda mahukan panduan penyediaan dokumentasi hibah? Anda mahu dibimbing bagaimana melalui prosedur-prosedur pusaka? Anda mahu tahu perkara yang perlu dibuat dan perkara yang harus dielakkan dalam penyediaan dokumentasi pengurusan harta? Anda inginkan panduan penting dalam tuntutan harta sepencarian? Dan adakah anda mahu manual pengurusan harta yang boleh membantu anda nanti? Hadirlah ke program kami secara dalam talian, kursus lanjutan pengurusan harta keluarga Islam siri 2021 pada 1 dan 2 November 2021. Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Kami akan sediakan manual dan masa perbincangan yang lebih panjang. Yuran hanya RM300 untuk 2 hari. Daftar di talian 03-6204-6325 pada atau sebelum 25 Oktober 2021. Sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook IKIM FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar IKIM Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Salah satu perkara yang dititik beratkan dalam menangani penularan COVID-19 adalah dengan mengamalkan etika batuk dan bersin yang betul. Pengamalan etika batuk dan bersin yang betul dapat menyumbang ke arah pemeliharaan kebersihan diri dan persekitaran. Perkara ini disebut oleh baginda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang bermaksud, sesungguhnya Nabi SAW itu apabila bersin menutup wajahnya dengan tangannya atau kainnya, baginda juga merendahkan suaranya, yakni bunyi bersin. Hadis ini selari dengan saranan kesihatan supaya mulut dan hidung ditutup dengan tisu ketika bersin dan batuk bagi mengelakkan penyebaran virus sekiranya kita menjadi pembawa. Sekiranya tiada tisu, kita disarankan menggunakan lengan baju di bahagian pelipat siku untuk menutup mulut dan hidung ketika bersin dan batuk. Amalkan etika batuk dan bersin seperti yang disarankan oleh pakar kesihatan. Bukan sahaja ia boleh membantu mengawal penularan COVID-19, malah ia selari dengan sunnah Rasulullah SAW sendiri. Terima kasih diucapkan kepada anda yang membenarkan IKIM bersiaran selama 20 tahun di Malaysia, Singapura, Brunei dan di seluruh dunia secara atas talian. Teruskan mendengar IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kepadamu, oh Tuhanku, ku bawa dosaku bersamaku. Oh Tuhanku, aku datang kepadamu. Oh Tuhan,
hiburan mendidik. Potong halus, tidaklah akan putus. Begitulah kita berkeluarga, setia dan percaya. Cuba memahami, sabar menyantuni dengan seikhlas hati. Guna bermasa muka, isunya biasa-biasa. Bukankah kita dari rahim yang sama, kurniaan darinya? Leraikan segera, doalah padanya, mintalah bahagia. Ada masa gembira bersama, ada waktu tertulis tentukan. Kita ibarat jemari yang lima, melengkapi walaupun berbeza. Apabila ibu ayah tiada, terus bersama usah berbeza. Itulah harta paling bermakna, mengikat kasih sesama kita. Leraikan segera padanya, mintalah bahagia. Ada masa gembira bersama, ada waktu tertulis tentukan. Kita ibarat jemari yang lima, melengkapi walaupun berbeza. Terus bersama usah berbeza. Itulah harta paling bermakna, mengikat kasih sesama kita. Mengikat kasih sesama kita. Kita beradab, mudah-mudahan dengan adab ini menjadi jalan untuk kita semakin dekat dengan Allah. Bahkan kita kena ingat ketika kita cuba beradab dengan adab yang terbaik, sebenarnya kita sedang mengikuti jalan dan adabnya baginda Nabi SAW, dan ia adalah jalan untuk kita semakin dekat kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan segala
adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam. Pelajari dan jalani kehidupan yang diselami adab dan etika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi rancangan Bicara Adab bersama Afadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun setiap Selasa 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda waktu ini teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman. Isnin 9 malam untuk kita bawakan rancangan Inspirasi Lirik. Lagu-lagu yang selama ni anda dengar dekat radio, yang anda pilih pun untuk Carta Ekspresi, kita nak dengarkan cerita tentang lirik lagu tersebut. Lagu-lagu yang kita bawakan, yang kita dengarkan sentiasa mungkin lagu tu selama ni mendatangkan inspirasi untuk anda. Ada cerita-cerita yang anda rasa kena dengan diri anda. Kita nak bawakan pada malam ini ada 2 buah lagu untuk kita dengarkan ceritanya. Kita bersama dengan Azadan Rabbani, dah pun bersama dengan kita atas talian waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Faiz, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Sihat sangat. Kalau tanya saya, selalu dengar suara Faiz di radio sahaja. Yep. Hari ini kita boleh tengok wajahnya yang tampan. Aduh, kacak lagi bergaya. Tu dia. Lahir dekat London ke? Tak ada kena mengena pun. Tak ada kena mengena. Apa namanya? Sihat ke? Azadan sihat ni? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Lama dah pun kita tak jumpa. Azadan, agak-agak kalau ajak datang IKIM, ingat jalan tak? InsyaAllah ingat. Selalu lalu kat belakang tu. Oh ya ke? Jalan kucing tu selalu lalu kan. Oh, okey, tak apa. Tak boleh singgah lagi sebab tak boleh singgah. Nanti kita insya-Allah kita doakan ada acara ke majlis, sebab ramai lama dah kita tak berjumpa. Selalunya rakan-rakan artis ni ada majlis-majlis yang Radio IKIM anjurkan, mereka lah menyokong untuk sama-sama hadir, sama-sama buat persembahan. Dan insya-Allah terima kasih kepada semua sahabat kita yang menonton dekat Facebook dan juga YouTube waktu ini. Anda boleh kongsikan sebarang ucapan, komen dekat Facebook Live dan juga YouTube kita, insyaAllah. Tapi Azadan, sebelum kita cerita panjang tentang 2 buah lagu ini, kita nak dengar dululah Azadan sekarang ni projeknya apa. Projek Azadan sendiri bergerak. Azadan memang kalau sahabat-sahabat peminat-peminat kenal, ada bisnesnya kan macam-macam, dan juga Rabbani ni macam mana juga. Azadan nak kongsikan awal ni lah. Okey, kekuatan saya sebenarnya Rabbani. Jadi dalam kesibukan saya menguruskan abang kata aktiviti sendiri tu, namun Rabbani tu tetap saya bawalah. Jadi kalau kita nak cerita pasal Rabbani ni, PKP ni, dalam PKPD ni memang kami terus stop aktiviti lah. Tapi waktu PKP biasa tu, dalam diam-diam pun sebenarnya kami dah buat lebih kurang 5 video klip. Termasuklah video klip. Sebelum PKPD lah. Yelah. Jadi kita sempat buat video klip lagu Ittihad, video klip lagu Marhaban Ya Rasulullah, duet dengan Dakmi, video klip Rindu Baitullah, video klip apa lagi tu, Mencintaimu. Jadi Alhamdulillah, memang itu saja yang kami rasa boleh adjust sikit-sikit. Dan lain-lain persembahan sepanjang 2 tahun PKP ni, kita sempatlah menganjurkan show online Malam Sinar Maulid Rasul tahun lepas. Dan insyaAllah terdekat ini kami buat lagi kali kedua Malam Sinar Maulid Rasul kali kedua. Ni kita buat pada 18 Oktober ni, dengan anjuran yang Lembaga Zakat Selangor dengan kerjasama Yayasan Kebajikan Sabha dan juga Sapu, adalah produk-produk lain seperti teh Daud, seperti garam Sasa, lain-lain lah sebenarnya. Konsert ni online insyaAllah, yang diurus oleh Nasyid.com. Okay. So persembahan Rabbani atas talian. Sebab sekarang kalau ikutkan SOP fasa, sebab Lembah nak masuk fasa 3 kan kita, yelah, bila cakap ni persembahan dah boleh buat rakaman, semua dah boleh. So akan berada sama-sama ke? Kalau yang tahun lepas kita buat, memang kita ada buat macam sambil-sambil makan. Tahun lepas ada yang boleh rentas negeri pun tahun lepas tu. Kita jemput satu table tu dalam 4 orang macam tu lah. Tapi kali ni tak boleh.
kali ni tak ada audience, hanya artis yang terlibat. Rabani, Hijaz, Munif Hijaz, Dakmi dan penampilan istimewa Datuk Ahsan Ali. Dan ada part-part persembahan yang kami patutnya tak boleh cerita kan, tapi tak apalah. Saya tak nak korek. Tak apa, yang tu Azadan, yang tu kita harap pendengar sebab ni belum lagi 18 Oktober kan. Kalau mereka nak tahu macam mana, tapi nanti Azadan kongsi ujung boleh? Betul, boleh. Patah balik dekat malam sinar Maulid Rasul tu Ya, betul lah. So itu antara aktiviti Rabani lah. Lain-lain tu macam kalau ikut anggota Rabani yang lain, Ustaz Asri Ubai pun banyak program online dia. Kami dalam yang sekarang ini sebenarnya kami seronok walaupun dalam keadaan PKP. Allah anugerahkan kami ni yang Nada Muni ni, Rabani Hijaz ni dulu kan Nada Muni. Alhamdulillah kami ada persatuan penggiat Nada Muni. Jadi kami buat program online bersama dengan Naurake, bersama dengan online Nada Muni punya program. Jadi ada jemputan-jemputan daripada kalangan penasib-penasib Nada Muni, Rabani dan Hijaz sendiri yang memeriahkan program online tersebut. Jadi kita meriahkan online lah, orang kata memanfaatkan sekarang ni. Sebenarnya walaupun kita diuji dengan COVID-19, tapi sebenarnya nikmat besarnya adalah Allah anugerahkan kepada kita semua umat di dunia ni menggunakan teknologi yang canggih ni. Termasuklah kita ni sekarang. Ya, betul. Tak ada fizikal. Tapi sebenarnya rindulah nak jumpa secara berdepan kan. Dia lain lah sembang dia. Tapi dalam masa yang sama, keterbatasan bukan penghalang pun untuk kita buat kerja-kerja kita lah, nak teruskan. Dia tak boleh nak duduk diam. Mungkin tahun 2020 tu kita kena fikir panjang sikit lah sebab kita baru terkena, so tak tahu macam mana nak buat. Tapi dah 2021 ini kita percaya ramai pun yang dah boleh beradaptasi dengan suasana hari ini. Jadi Azadan ada sebut tentang pandemik COVID-19 ini sikit lah Azadan. Saya rasa tak ada kot kita sembang-sembang lagi tentang Azadan merupakan kira survivor lah pesakit COVID-19. Bila tu Azadan ni? Saya kena pertengahan bulan Mei 2021. 2021 baru ni. Baru ni. Okey. Mei 2021. Jadi Mei 2021. Jadi memang satu saya tak tahulah, ada di antara kawan-kawan ya, saya pun ada ahli keluarga yang telah pergi ekoran COVID-19 juga. Jadi kita nak tahu, ramai orang cerita dia bergantung kepada masing-masing punya badan kan. Tapi sakitnya tu orang yang rasa tu lah. Macam mana Azadan sikit lah? Kalau sebenarnya buka je cerita pasal ujian terkena COVID ni, saya kalau ikutkan saya hanya mampu nak menangis, nak meraung, ya Allah, nak mengadu dengan Allah tu. Syukur Alhamdulillah kerana saya diberi masa untuk hidup balik. Sebab apa, kawan-kawan saya ramai yang dah meninggal sebab COVID. Yang kita asalnya tak ada penyakit, tapi disebabkan COVID ni mereka ada yang tak sempat vaksin dan sebagainya, mereka pergi meninggalkan kita. Dan ini satu pengajaran lah untuk semua. Saya nak share apa saja yang disarankan oleh pihak kerajaan, pihak Kementerian Kesihatan, please lah follow, jangan ambil leka ataupun menafikan. Sebab bukan saya sebelum ni orang yang menafikan, saya orang yang mengikut kan? Menjaga pun. Cuba semua bayangkan, saya orang yang memang sentiasa menjaga SOP. Dan saya memang apa saja pihak kerajaan sarankan, pihak Kementerian Kesihatan, kita buat. Saya kalau balik rumah ni memang family suruh balik mandi dulu, mandi. Kadang-kadang saya dalam kereta saya dah spray badan saya pun masih terkena COVID-19. Jadi anda semua jangan kerana kita menjaga keegoan kita tu membuatkan orang yang kita sayang hilang di depan mata, atau kita sendiri yang banyak tanggungjawab dengan keluarga kita terpaksa meninggalkan mereka dalam keadaan COVID-19. Jadi syukur Alhamdulillah. Apapun sebenarnya Faiz, kita jangan jadikan ujian yang ditimpakan kepada kita, sama ada kita pesakit ataupun keluarga kita adalah ahli keluarga kepada pesakit. Jangan timbulkan perasaan kerisauan yang mendalam, yang macam mana ni sangatnya. Yang terlalu sangat. Kita kena relax, tenangkan diorang. Dan pesakit tu insya-Allah yakinlah mereka bila terkena tu, mereka akan
ada kekuatan jati diri sendiri untuk apa orang kata nak lawan penyakit tu. Sebab apa? Orang yang terkena COVID ni macam saya tak tahu saya ni macam mana. Saya tengok orang ada yang dalam waktu dekat Maib tu ada yang batuk tak henti-henti, ada yang selsema. Saya tak ada batuk, tak ada selsema. Cuma hari-hari saya di Maib tu saya macam orang demam. Demam, saya kata sejuk, badan saya seram sejuk. Lepas tu macam dedah saya, lah, dedah. Lepas tu saya kata, mana doktor ni, apa ni, dia orang tak nak check ke saya kan. Tapi kita fikir sebab dia orang lebih mengetahui kan dengan keadaan pesakit-pesakit yang ramai tu. So kita kena bersabar, kita kena redha, positive thinking. Sebab saya memang alhamdulillah saya dapat sahabat jiran-jiran katil yang sangat mesra mengambil berat di antara satu sama lain. Tu yang bestnya. Jadi kadang-kadang saya tak larat bangun, tengok-tengok sarapan pagi dia orang dah sediakan. Jadi kita pula yang tiba-tiba kadang-kadang bila dah duduk kat Maib tu memanglah kita cepat bangun kan. Kadang-kadang pukul 4, pukul 5 kita dah bangun dah kan. Kalau kita rasa kita kederat kita untuk ambil makanan untuk dia orang, kita pula. Jadi sebenarnya kami share kekuatan kat situ. Dan yang bestnya ialah sepanjang 2 tahun ni tak boleh nak sembahyang berjemaah. Tapi kami kat sana dekat kami punya Dewan C kami boleh sembahyang berjemaah. Kebetulan waktu tu ada salah seorang pesakit tu, dia salah seorang YB agama yang memang suaranya lantang, sedap. So setiap waktu kami diimamkan oleh beliau. Tu saya rasa Masya Allah, nikmat kami kat dalam tu. Saya tak fikir apa, saya cuma fikir pastikan kesihatan saya okey. Kalau saya rasa tak okey, kita kena beritahu kat doktor. Doktor ramai nak layan orang kan. So kita kena, janganlah kita macam pasrah, tak boleh pasrah. Kita kena berusaha, kena bangun. Saya 3 hari pertama, diorang tak check saya. Saya kata kenapa diorang tak check saya? Sebab saya ada masalah darah tinggi, gula dan sebagainya. Saya pergi jumpa dia, minta maaf, doktor. Saya ni ada darah tinggi, gula saya tinggi. Saya takut apa-apa berlaku. Jadi saya pun rasa demam je kan. Tapi bila dia check saya tak demam. Dia kata, saya rasa saya macam orang demam. Macam mana awak demam, dedah macam itulah. Tapi sebenarnya dia kata Cik Azhadan tak demam. Setiap kali saya cek darah tak demam. Sampailah saya punya COVID saya lambat aktif. Okey. Sepatutnya hari ke-5 ke-6 dah ada tanda-tanda untuk pulih. Tapi saya hari ke-5 ke-6 saya punya deria bau hilang. Okey. Bau hilang. Efeknya lambat ni. Bayangkan saya macam sesema, tapi saya bukan sesema kan. Sukalah pakai minyak angin tu, tak ada bau. Bau saya perasan, doktor saya tak ada hilang bau. Lepas tu ada seorang abang tu dia bawa ada satu produk untuk aroma tu, saya sedut 2-3 kali, alhamdulillah dapat balik hilang rasa bau tu. Hari ke-8 patutnya rasa ada, bau tak ada. Ada. Bau tak ada. Jadi tapi hari ke-8 bau dah okey. Tapi saya punya oksigen drop. Sepatutnya hari ke-8 saya boleh balik, tapi pagi tu saya tak sedar. Lepas tu ada orang kejut saya macam lanok lah. Saya fikir saya baru bangun tidur, saya letih kan. Jadi dia kata, Cik Azhadan, doktor panggil. Saya pergi basuh muka apa semua, gosok gigi. Saya jumpa doktor tengok dia orang semua kelang kabut. So saya baring. Dia orang ambil oksigen semua. Saya kata kenapa? Dia orang tanya saya, Cik Azhadan okey ke? Okey, saya okey. Tak, no, dia baring kata dia. Dia ambil darah apa semua tu sampai dia kata dia kata saya punya darah dah rendah, kena bawa ke emergency. Dekat Maib tu ada satu bilik emergency lah. Bawa kat situ 2 jam. Lepas 2 jam kalau kita okey, kita akan masuk balik ke kita punya ward. Kalau tak okey, dia akan transfer ke Sungai Buloh. So dalam masa 2 jam tu saya tengok keliling saya ada lebih kurang 10 orang, semua pakcik-pakcik yang dah berusia, ada yang batuk. Yang saya ni tak ada batuk, tak ada demam, tak ada apa, tak ada apa-apa semua, semua tak ada. Sebab oksigen drop sikit Sebab oksigen saya drop, saya perhati diorang. Sebab sebelum ni saya ada masalah jantung kan. So memang saya waktu tu dah oksigen saya dah rendah dah. So diorang bawa ambulans terus ke hospital Sungai Buloh. Tapi itulah, saya memang kuatkan semangat saya. Saya cakap saya tak nak
saya tak nak sakit. Saya tak nak saya belum bersedia lagi untuk meninggal. Tapi kita redha, kita pasrah. Maknanya kalau dah ajal saya terima. Tapi kita kena ada semangat. Kita ingatlah anak isteri kita, tanggungjawab kita tu. Saya pun teruskan semangat. Saya fokus, saya relax, tenang. Dan masuk hospital Sungai Buloh tu, waktu saya masuk bilik saya tu, dia orang pun cakap, bilik ni orang mayat silih berganti keluar masuk kan. Tapi saya alhamdulillah 2 hari malam tu saya di X-ray apa semua tu. Hari kedua tu dia orang suruh saya try cabut pernafasan, cuba bernafas secara normal. Okey, malam kedua tu saya boleh tidur. Terus ditransfer ke Hospital Koster. So siapa yang last ke Hospital Koster tu bermakna dia akan dia dah hampir pulih lah. Jadi 2 hari dekat Hospital Koster dan alhamdulillah saya keluar. Tetapi saya keluar, rupanya saya lagi down daripada Kak Mai. Ya? Saya letih, saya tak nak boleh buat kerja ni, office dah call kan. Long COVID lah kot ni. Long COVID. Saya rasa semua orang yang kena COVID mengalaminya. Jadi sebab tu orang yang boleh lepas kena COVID jangan paksa dia orang bekerja, sebab memang kalau ikutkan kawan-kawan saya semua sebulan, ada yang 3 bulan tak boleh lagi nak up. Saya dalam masa 7 hari tu, yelah saya pun fikir kerja banyak. Saya hari ketiga saya dah pergi office, tapi balik esok saya tak datang dah sebab saya rasa letih, sangat lemah, macam tak ada mood, macam mana nak buat kan. Lepas tu dada saya merasa masih berkeladak lagi. Saya kata ni ada lagi ke COVID ni kan. Tapi sebenarnya COVID ke? Orang yang dah kena COVID, yang dah okey, benda tu tetap ada dalam badan kita. Cuma dia tidur. Dia tak aktif, tidak menjangkiti orang lain kan. Jadi dia tak menjangkiti orang lain. Jadi saya pun tiba-tiba datang seorang ustaz tu, datang daripada Melaka, bawa Ustaz Haq tu bawa madu sumek. Dia kata dia datang dari Melaka, dia tahu saya kena ni, dia datang rumah. Saya kata datanglah. Saya minum terus depan dia. Dalam 5 minit macam tu, saya rasa badan saya ni rebah macam orang baru lepas demam. Saya berpeluh. Dah baguslah sumek ni, saya kata kan. Sampailah sekarang segar bugar. Kalau awak tengok ni kan, tak habis-habis pergi sana pergi sini makan. Tak apa, alhamdulillah. Itu pengalaman yang memang sangat menarik dah. Yelah, pengalaman dia. So hakikatnya Azadhan, kita nak bagi tahu, yelah dah 2 tahun pun kita lalui benda ni kan. COVID is real. Kepada yang kat luar sana, macam Azadhan sebut awal tadi kan, jangan main-main dengan perkara ini. Kalau ada arahan-arahan SOP-nya, ikutlah. Sebab tak lain tak bukan untuk kita juga kan, keselamatan kita. Frontliner yang di depan TV yang bercakap pasal SOP ni, mereka bukan suka-suka buat keputusan. Di belakang mereka ramai frontliner, doktor, pakar-pakar yang berbincang sampailah dapat satu keputusan, yang mana keputusan itu diumumkan di televisyen. Jadi kita ni jangan pandai-pandai lah buat andaian dan sebagainya. Kita tak bersengkang mata pun buat kajian macam mereka buat kajian ni. Betul. Jangan sebab jangan sebab apa yang kita komen, kita condemn tu membuatkan orang lain merana. Lagi berdosa kan. Allah Akbar. Fikir-fikirkanlah. Okey. Dia lirik tak masuk lagi Azadhan. Tapi sebab menarik. Sebenarnya menarik nak cerita. Ialah pengalaman masing-masing kot kongsikan. Tapi tak apa, kita rehat sekejap Azadhan. Kita kembali selepas ini baru kita nak sembang tentang lirik dan juga lagu Rabbani. Jangan ke mana-mana, anda terus stay bersama kami. Dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Buku baharu bertajuk Literasi Kewangan Islam di Malaysia akan tiba tidak lama lagi. Literasi kewangan merupakan cabang pengetahuan yang boleh membantu orang Islam dalam mencapai matlamat penjagaan harta yang digariskan oleh Doktrin Maqasid Asy-Syariah.
Karya ini mengetengahkan literasi kewangan Islam sebagai tema utama yang mengupas 4 perkara iaitu: pertama, literasi kewangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah; kedua, peranan dan kepentingan literasi kewangan Islam; ketiga, dimensi dan instrumen pengukuran literasi kewangan Islam; dan keempat, kajian AKPK tentang tahap literasi kewangan dalam kalangan pekerja dewasa di Malaysia. Berdasarkan kupasan buku ini, wujud gesaan untuk meningkatkan kefahaman tentang literasi kewangan Islam dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Dengan harga RM35, 100 tempahan pertama akan mendapat versi e-buku secara percuma. Dapatkan sekarang dengan cara WhatsApp di 019-992-2902 atau 018-353-0746 sekarang. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda pengisian yang relevan dan terkini di Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Ini tentang sabar dan redha. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik dan terkini. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi inforia Islami. Dengarkan kami di mana jua anda berada waktu ini. Yang sedang memandu, hati-hati, kami doakan anda selamat sampai ke destinasi. Inspirasi lirik, kita bawakan cerita tentang lagu Ittihad dan Mencintaimu bersama dengan Azhar dan Rabbani. Tadi awal kita dah dengarkan sedikit pengalaman beliau sebagai bekas pesakit COVID-19 Mei 2021 lah kan. Itu memang kenangan lah akan dia ialah dikongsikan sebab nak beri kesedaran, nak fahamkan semua orang tentang COVID ini, tentang SOP tu macam mana. Jadi itulah tadi, terima kasih Azadan, sangat bermanfaat untuk semua orang. Kita nak semua orang faham kan, sebab yalah dah tahun kedua pun kita duduk dalam suasana ini. Harapan tidak ada perdebatan lagi lah, pertikaian sebab ada sahabat-sahabat kita macam Azhar dan kongsikan, ramai yang dah pergi meninggalkan kita ekoran pesakit ini, wabak ini kan. InsyaAllah kita doakan untuk mereka. Dan malam ni kita nak cerita tentang lagu Ittihad, lagu yang merupakan lirik terbaik Anam 2020. Okay. Juga lagu Mencintaimu, lagu yang sering saya putarkan, hari-hari diputarkan sebab sahabat-sahabat dan juga peminat-peminat Rabbani terus menyokong dan mengundi lagu Mencintaimu tu. Lagu tu memang sangat best, sangat seronok. Tapi dah masuk, dah kita nak masuk bulan Rabiul Awal pun, insyaAllah kita nak ceritakan sikit lah. Tapi Azada, sebelum ni nak tahu juga tentang lagu Ittihad. Lagu tu bertanding untuk AN ke? Okey, AN pun first untuk AN lah, naib juara. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada pencipta lagunya Abang Ito Lara. Pencipta lirik dia Abang Ito Lara. Ito Lara yang mana yalah, kami pun dah lama tak buat lagu dengan dia. Last kita buat zaman Nada Muni dulu. Nada Muni dulu last. Nada Muni dulu last. Dalam Rabbani memang tak ada lirik lagu baru daripada Ito Lara untuk Rabbani. Jadi alhamdulillah, atas orang kata persahabatan, pengenalan kami ni. Sedangkan rapat dia, tapi rapat tak ada rezeki, 10 tak pilih. ada rezeki lagu. Timing dia tu tak kena kan. Jadi kadang-kadang bila nak buat lagu je, dah ada orang lain buat lirik dan sebagainya kan. Tapi kebetulan memang waktu kami nak buat lagu baru tu, saya pun bercakap dengan Abang Ito pun sampaikan hasrat dia. Ada satu lagu lirik yang dah siap, kata dia, lagu Dakmi, lirik Ito Lara, sesuai dengan konsep yang kami nak waktu tu. Kita nak, kalau ikutkan lagu tu, lagu tahun lepas kan. So, start pandemik ni, macam-macam masalah yang berlaku kat Malaysia ni. Isu politikalnya, itu kepimpinan, netizen dan sebagainya, betul tak? Jadi kami tak nak sentuh benda tu semua, kami tak nak sentuh sebab kita ni selebriti, kita tak berpihak pada mana-mana, tetapi nasyid tu adalah pendakwah. Bila pendakwah, kita berhak untuk nasihat. Kita berhak untuk nasihat semua sekali. Jadi lirik Ittihad tu memang sangat baik. Dia mengajak kita semua saling menghormati, menyayangi, jaga adab kita bersama dengan pemimpin, bersama dengan rakyat. Cinta tanah air, cintai, hormati pemimpin, itu semua penting.
Sebab apa? Dalam nak melaksanakan negara yang aman makmur tu, semua pihak terlibat. Kita tak boleh salahkan satu pihak saja. Kedua-dua pihak terlibat. Jadi itulah Ittihad. Ittihad tu maksudnya kesatuan ataupun perpaduan. Jadi alhamdulillah lagu ni menjadi naik juara di IKIM AN dan juga juara di Anam. Juara keseluruhan lagu, lirik dan juga persembahan di Anam tu alhamdulillah. Anam. Terima kasih. Anam 2020 waktu tu dah berada dalam pandemik lah. Itu dan dapat buat persembahan di pentas alhamdulillah. Alhamdulillah. 19 kita belum lagi pandemik dan macam betul lah Azadan kongsikan tadi berkaitan dengan lirik Ittihad tu kena ada kesatu paduan semua orang. Kita tak nak hidup dalam kalau kita lihat sekarang ini ada pihak-pihak yang ni salahkan orang tu, yang tu salahkan orang ni. Azadan sendirilah ialah pandangan Azadan sebagai seorang selebriti yang membawakan mesej begini. Apa sebenarnya harapan untuk kita semualah? Dia sebenarnya harapan kita selaku rakyat Malaysia, penyanyi nasyid, pendakwah untuk mesej-mesej yang kebaikan ni, harapan kita supaya kita bersatu hati. Kesefahaman tu penting. Kalau kita baca lirik lagu Negaraku tu pun cukup padat untuk semua bangsa. Betul tak? Jadi itu lagu Negaraku. Ini lagu Ittihad tu pun dah cukup komplit dah. Untuk semua bangsa, untuk semua agama. Jadi kita contohnya lah, kita kena pertama sekali saya ni Faiz tanya saya pandangan kan, betul tak? Pandangan saya, kita jadi orang yang bangun pagi je kita fikir apa kebaikan yang kita boleh buat untuk orang. Itu pertama. Maknanya niat tu. Kita mesti ada niat untuk buat satu kebaikan bukan untuk diri kita tapi untuk orang lain. Jangan pentingkan diri. Kalau kita pentingkan diri, kita rugi. Maknanya aku nak buat untuk diri aku. Contohnya kita berdoa, ya Allah jadikanlah aku umatmu, boleh, tak ada masalah. Tapi kita dapat untuk diri kita je. Tetapi ya Allah jadikanlah kami umatmu, kami tu semua orang dapat doa tu, semua doa orang-orang tu dapat balik kat kita. Cuba kita buat sesuatu perkara yang dapat memberi manfaat pada orang lain. Keduanya kesefahaman lah. Bila kita niat dah bagus, pelaksanaan dia penting. Pelaksanaan tu termasuklah kesefahaman. Cara kita melaksanakan sesuatu perkara tu betul lah. Orang kata memang kerajaan ni contohnya, kerajaan ni milik rakyat. Memang betul. Tetapi kalau kita selaku rakyat, kita tak buat yang apa yang sepatutnya rakyat buat untuk negara, untuk agama, untuk pemimpin kita, macam mana kita nak dapat negara yang aman dan bahagia? Betul tak? Ni negara luar lah, negara luar. Tapi kat Malaysia ni semua rakyatnya baik-baik, hebat-hebat saya rasa. Sebab tu negara kita aman damai, masya-Allah. Jadi Malaysia ni masih lagi orang kata kita menjaga ada sopan dan sebagainya. Dan benda-benda ni lah yang akan menguatkan kita semua. Banyak wartawan cakap Faiz. Rabani ramai kan? Dah 24 tahun macam mana mengekalkan satu anggota yang ramai. dan yelah jadi, sebab masing-masing ada buah fikiran masing-masing kan? Betul. Caranya adalah kami taat pada ketua kami, Ustaz Syubai. Walaupun Azadan ni membebel, dia bercakap tak habis-habis, tapi saya dalam satu part yang melibatkan keputusan bersama, saya akan follow Ustaz Asri ataupun semua anggota Rabani yang lain. Walaupun contoh kita rasa idea kita tu bagus, tapi kalau Ustaz Asri yang kita dah anggap sebagai ketua kita, dia tak setuju contoh ataupun semua kumpulan ataupun sebahagian tak setuju, saya tak akan buat Faiz. Saya tak akan buat. Jadi kita akan utamakan kesefahaman dan persetujuan bersama. Menghormat. Sebab kita nak orang hormat kita, tapi kita nak benda tu dengan cara kita kena buat jugalah benda tu kan. Betul. Itulah dia. Dia kena ada semangat. Ya. Kan. Ada, lepas tu kena ada apa tadi yang Faiz cakap tu? Hormat tu adab lah kan, betul tak? Betul. Kena ada rasa kesetiaan juga, kesetiaan. Kan. Kesetiaan dalam kumpulan. Okey. Kenapa tu? Okey. Betul. Okay. So itu semangat lah daripada lagu orang kata apa? Ittihad tu kan.
Ya, Tapi betul. waktu dapat lirik daripada Abang Ito tu memang tepat lah. Memang okey. Ini memang apa yang Rabbani nak waktu tu. Memang betul lah Ya, betul. Tepat sekali. Dan dia punya arrangement muzik, lagu semua tu, kami nak yang fresh, kami kata. Kita tak nak yang berat-berat sangat. Alhamdulillah lah, semua pihak terlibat. Yalah, macam kita nak buat lagu pun, artis, pencipta lagu, pencipta lirik, muzik kan, studio rakaman, semua kena satu kepala. Dia tak boleh masing-masing nak tegakkan masing-masing punya ego. Kalau macam tu akan hancur musnah semuanya. Okey, faham. Itulah intipati daripada lagu Ittihad. Kalau anda tengok liriknya, memang siapa tak kenal dengan Abang Ito punya penulisan, memang bahasanya sangat indah. Itulah lirik Ittihad, dan maksud di sebaliknya adalah bagaimana kita nak bersatu padu untuk wujudkan Malaysia yang kita cintai ini, nak kekalkan kan. Tak nak pergi jauh pun. Lagu Ittihad ni nak dalam ruang lingkup kita, dalam negara kita ni, apa yang boleh kita buat pun sebenarnya. Betul. Kan. Tahniah Rabbani untuk satu mesej dalam lagu yang sangat menarik untuk diceritakan. Sebab hari ni kita tak nak lihat orang tu berbalah dengan orang ni dekat media sosial. Sekarang ini memang amat membimbangkanlah perkara ini. Jadi hayati balik maksud di sebalik lagu Ittihad itu, agar kita faham sebenarnya bagaimana kita nak berperanan dalam ahli masyarakat, insyaAllah. Kejap lagi kita nak sambung pula lagu Mencintaimu, lagu yang berada dalam Carta Ekspresi yang anda dengarkan hari-hari. Lagu ni tentang apa, kisahnya apa, syuting dekat Ulangan Ya, betul. Syuting di Pondok Pengajian Al-Bari, Hulu Langat, Sungai Gabai. Lalulah. Tak dan mandi pun, kita buat time PKP kan. Tak adalah mandi, tak apa. Nanti kita sembang tentang lagu Mencintaimu tu. Jadi anda kena terus bersama kami. Cerita lagu Mencintaimu kembali selepas ini bersama Azada Rabbani. Jangan ke mana-mana. Sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook Ikim FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar Ikim Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Di halaman subuh Taman Kemesraan, mercup tumbuh pohon kasih sayang, merimbun berbunga dan meredukan biru langit dan hijau rumpun kehidupan. Harumnya gelombang persaudaraan mekar di titis embun keharmonian. Itulah kelangsungan denyut perjuangan sejak
nasi ni beras jenis apa masaknya, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukan ke beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja. Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza ya. Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati. Ingat beras basmati Faiza. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. 91.5 FM di Lembah Kelang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus dengarkan kami IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bersama dalam Inspirasi Lirik Azadah Rabbani, kita nak dengarkan cerita lagi bersama dengan beliau. Tadi dah dengarkan lagu Itihad, naib juara Anugerah Nasyid IKIM, juara keseluruhan untuk Anam, lirik terbaik untuk Anam yang kita bawakan. Dan anda tadi dah kita dengarkan lagu Itihad tu. Dan kejap lagi Mencintaimu anda kena dengar dalam Carta Ekspresi lah. Anda kena terus setia bersama, okey? Azadan, mungkin nak cerita sikit lah tentang lagu Mencintaimu. Ini tahun 2000 berapa keluarnya? 2021. Tahun 2021. Tahun ni. Ini punya lagu. Awal tahun. Sebelum PKPD lagi. Ya, so kita bulan berapa? Bulan 2 kan kita hari tu? PKP kan? Yang ketat itu. Dan okey, cerita lagu ni tentang apa sebenarnya? Okey, Mencintaimu ni dia setiap lagu kita cuma ada macam kesinambungan dia. So Itihad tu, lepas Itihad kita buat Marhaban Ya Rasulullah. Marhaban Ya Rasulullah tu, lepas Marhaban Ya Rasulullah kita buat lagu Santun. Santun tu berkaitan dengan adab, itu dengan IKIM. Jadi sebenarnya kalau Faiz perasan, dia setiap lagu tu dia ada kait mengait. So macam saya cakap tadi apa? Kan? Tema dia. Jadi bila kita dah beritihad, semua orang dah berdamai dalam keadaan kasih sayang dan sebagainya, tetapi kita perlu ingat apa yang kita lakukan kena mencontohi Nabi SAW, betul tak? Jadi akhirnya kami buatlah lagu Mencintaimu ni. Kebetulan kita ada kerjasama, kita membantu Pondok Pengajian Al-Bari. Pondok Pengajian Al-Bari di Hulu Langat ni, satu pusat pengajian baru nak bangunkan pondok. Diorang ni memang buat pondok yang zaman-zaman dulu punya. Dia pakai kayu apa semua tu di sebuah atas bukit tu. Jadi alhamdulillah kami support diorang, dan kita buat lagu ni tujuannya untuk mengumpul dana lah untuk pusat pengajian Al-Bari ni. Dan mesejnya tentang selawat lah untuk kita semua mencintai Nabi SAW. Kira macam tak sempurna lah hidup kita sebagai umat Islam yang kalau kita berjaya sekalipun, kalau kita hebat mana sekalipun, tapi kalau kita tidak dapat mencintai Nabi SAW, yang mana merupakan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, hidup kita ni tak sempurna, macam tak ada apa-apa lah kan, macam tu. Jadi kami kosong. Jadi kita ambil mesej Mencintaimu ni dengan melodi lagunya yang indah daripada Da'mi. Jadi jarang jugalah lagu ni Rabbani nyanyikan yang berkonsepkan macam ni. Alhamdulillah saja kalau ikut tengok tajuk lagu Rabbani sebelum ni kan semua yang garang-garang ganas kan. Tiba-tiba Mencintaimu gitu kan, ala-ala sweet sangat. Memang kita nak ajak anda semua di luar sana supaya kita sentiasa sweet dengan Nabi SAW. Bila kita sayang, cinta Nabi,
kita dapat bawa lagu tu sambil berselawat dengan rasa macam mana kita orang bercinta, macam itulah kita nak bawa semua peminat dan audien. Kan bagi yang suami isteri yang baru kahwin, walaupun anda sedang baru kahwin yang sedang hangat bercinta, sulamkan cinta anda dengan mencintai Nabi SAW. Itu lagi hebat. Okay. Ustaz Nizam ke yang menulis liriknya? Ya, Ustaz Nizam ni salah seorang guru di pondok pengajian Al-Bari. Ya, dan lagu ni ada duet dengan Ustaz Ridwan. Merupakan pengasas kepada pondok pengajian Al-Bari. So kalau tengok lagu, tontonlah muzik videonya, cari je Mencintaimu. Dan dengan Rabbani dan juga Ustaz Ridwan, dan 14,000 juga tontonannya. Alhamdulillah, anda boleh terus menonton untuk 14,000 je. 14,000 okey lah. Kan, alhamdulillah. Jadi yang untuk pendengar-pendengar apa ni program inspirasi kita ni bersama Faiz, dengarkan lagu tu. Jangan lupa follow, like kan. Kita share, ajak orang untuk mencintai Nabi. Masya-Allah. Itu dia. Faiz pun dah hafal lagu ni kot. Okey, Pak selawat saya hafal. Okey, lagu ni rakaman bulan Januari lah, kan? Ya. So sempat menyiapkan muzik video dalam suasana kita ada kelonggaran sikit hari tu. Memang kira tight jugalah masa untuk hasilkan lagu ni. Ya, kita memang sekejap je, tak sampai sebulan lepas kami discuss. Orang profesional kan, alhamdulillah. Segala urusan mudah. Kami buat rasanya sebelum puasa. Sebelum puasa. Sebelum puasa. Jadi dah siap semuanya dan alhamdulillah bendanya berjalan lancar. Jadi kita harapkan anda semua teruslah follow lagu ni, Mencintaimu ni, dan terus support Pondok Pengajian Al-Bari. Jadi ini salah satu jariah kita lah di akhir zaman ni, umat akhir zaman ni. Mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Nabi SAW. Dan itulah kalau ikut perjalanan lirik ini memang tak susah lah, sebab lirik ini lirik yang dikabarkannya dah biasa kita dengar di program-program maulid. Cuma diubah suai oleh saudara Dakmi, nak sesuaikan dengan lagu yang Dakmi buat tu yang rasanya lagi touching lah. Asalnya ada asalnya liriknya berjela-jela. Ya ke? Lagunya pun lain. Lagunya pun ala-ala Hindustan macam tu. Jadi bila kami bagi demo tu kat Dakmi, dia kata untuk Rabbani kena macam ni. So dia ubah, inilah hasilnya. Dan alhamdulillah hasilnya ramai peminat mendengarkan dan seronok mendengarkan lagu Mencintaimu ini. Anda boleh terus dengar. Tapi kalau sebenarnya nak feel, nak faham, anda kena tonton sekali lah. Dengar dekat radio kejap lagi lagu Mencintaimu tu. Tapi anda boleh kena tonton dekat YouTube, cari je muzik videonya Rabbani Mencintaimu. Dan kita nak balik sikit lah Razdan, kita dah cerita tentang lagu ni. Nak tahu juga malam sinar Maulidur Rasul tu, kalau orang nak start macam mana peminat-peminat Rabbani ni? Okey, untuk program malam sinar Maulidur Rasul yang bakal kami saksikan secara live di Facebook Rabbani, Nasyid.com, Lembaga Zakat Selangor dan Datuk Dr. Haji Hassan Ali. Boleh tonton nanti pada 18 hari bulan Oktober ni, sempena malam Maulidur Rasul tu lah. Esok dah Maulidur Rasul 9 malam. Dan standby lah ramai-ramai. Sebab apa? Saya rasa program ini adalah tradisi konsert ataupun program yang memang Rabbani anjurkan setiap tahun. Kalau Pak Is ingat, kita pernah bekerjasama dengan IKIM kan? Pernah kita buat program Maulidur Rasul di Studio Melawati Shah Alam, dan sebenarnya Karnival Mahabah IKIM kan, dan sebagainya. Jadi memang kita nak bawa satu konsert yang gemilang
tentang mencintai Nabi SAW. Jadi kita doakan lepas PKP ni adalah lagi peluang untuk kita berkolaborasi, untuk kita memanggil seramai-ramainya follower dan peminat IKIM, pendengar IKIM untuk kita menyaksikan konsert Malam Sindah Menurut Rasul. Tapi untuk setakat ni online lah dulu kita buat. Online lah dulu, tak apa. InsyaAllah kita doa. Kita pun harapkan IKIM tak ada buat konsert ke? Itulah online ni kan. Online ni kan. Itulah banyaklah sikit dia punya ni. Tapi saya ingat lagi, Robani antara artis yang pertama untuk program Maulid at IKIM yang kita pentaskan. Daripada program pentas itulah membawa kepada rancangan Maulid at IKIM yang ada di radio. Dan Masya Allah. Tahniah juga Robani. Kita harap makin rasa rindu ni. Itulah rindu sebenarnya nak buat acara macam tu kan. Ramai-ramai dengar tausiah daripada ustaz. Lepas tu Rabani dan juga kawan-kawan munsyid alunkan qasidah-qasidah memuji Rasulullah SAW. Itu sebenarnya rindulah kita nak berkumpul sama-sama. Doalah sama-sama Rabani, Azadan kita dapat dapat duduk sama-sama buat event macam tu juga kan, insyaAllah. InsyaAllah. Faiz, sebenarnya perasaan rindu tu adalah keberkatan. Yang dikatakan berkat tu bila kita sesuatu perkara yang dapat dikongsi ramai. So bila semua orang rasa rindu, jadi apa yang kita buat itu telah mendapat keberkatan dari Allah SWT. Amin, amin. InsyaAllah harapnya. Kita harap keberkatan itu nanti dapat kita jalinkan lagi lah. InsyaAllah majlis ni macam tu kan. InsyaAllah. Amin, insyaAllah. Kan? Apa pun Azadan sikit kalau peminat-peminat nak tahu perkembangan terkini Azadan mungkin dan juga Robani lah, bagaimana mereka boleh ikuti di platform media sosial. Okay, Alhamdulillah, saya baru saja dalam PKP ini juga sebenarnya saya telah mengeluarkan produk Koko Azadan Rabbani. Kita ada Azadan perfume, kita ada Azadan perfume, ada bubur lambuk Rabbani, nasi Arab Rabbani, paste nasi Arab Rabbani. Jadi semuanya tu boleh tengok. Apa dia? Lapar. boleh dapatkan insyaAllah semua produk Azadan Rabbani dan juga produk Rabbani di azadanrabbani.com. Tengok dekat azadanrabbani.com tu semua produk kami ada. Dan juga untuk yang anda semua nak mengetahui aktiviti Rabbani, boleh tengok Facebook Rabbani, Rabbani Elias Group, IG Rabbani_official. Kalau saya, IG saya Azadan_Rabbani, Facebook Azadan Rabbani, page Azadan Rabbani juga. Jadi yang paling penting jangan lupa cuba search Google azadanrabbani.com untuk dapatkan produk kami. Saya juga nak berkongsi dengan anda semua. Sekarang ni saya bekerjasama dengan Yayasan Kebajikan Sabha, Datuk Dr. Hassan Haji Muhammad Ali sebagai perunding untuk promosi dan marketing untuk membangunkan sebuah kompleks Anjung yang namanya sebuah kompleks yang namanya Anjung Husnul Khotimah. Jadi kompleks ini akan dibangunkan di Bukit Cerakah Shah Alam. Tapak semula dibersihkan. InsyaAllah bulan 12 ni dah mula dinaikkan bangunan dan sebagainya. Doakan proses ini berjalan lancar. Okey, Faiz pun terima kasih. Saya sebenarnya saya ni nak berkongsi dengan Rabbani ni. Ni Rabbani pun cakap juga ni. Dia doakan satu hari ada satu program konsert inspirasi IKIM. Amin. Tu kena ada tu. InsyaAllah. Sebab apa saya tengok konsert inspirasi IKIM ni perlu maknanya top 10 kan, top 10 artis yang dalam ataupun top 20 IKIM tu kita boleh buat satu konsert. Sebab apa, program inspirasi ni dia sebenarnya dah standard dia tersendiri di IKIM ni. Jadi insyaAllah lah ni idea untuk IKIM FM, suara-suara daripada penggiat nasyid jugalah. Jadi dia amin insyaAllah. Kami sedia membantu. Terima kasih lah. Sama-sama menyokong. Tak lain tak bukan untuk kita naikkan industri, untuk sama-sama kita nasyid ni unik sebab lagu yang dicipta bukan sekadar lagu untuk suka-suka, tapi ada mesej yang kita nak sampaikan agar pendengar, peminat-peminat Rabbani juga dapat faham. Kita nak dakwah itu luas kan. Jadi inilah medan Rabbani. Jadi sama-samalah kita menyokong. Terima kasih Azadan
Sama-sama. Berkongsi cerita. Lama kita tak sembang-sembang dengan Robani pun kan. InsyaAllah Azana wakil dulu. Nanti bila dah boleh ke Koti kita ramai-ramai sembang nanti insyaAllah Boleh insyaAllah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda terus bersama dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islam. Cintaku tiada bersaksi, mendesak iman meninggi, yakinku tidak bermimpi adanya dirimu Nabi. Cintaku apabila menyaksi, membuat rindu nan tinggi, mendamba kasihmu Nabi. Sinna dahaga apabila pergi. Namanya terpahat di hati. Alhamdulillah aku memuji di kurnia selawat dan Nabi. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badri tamam. Sallu alaihi wa sallimu اشفع لنا يوم الزحام. Mata yang saban menangisi, rinduan Nabi tak berperi, bak jasadnya